boleh mempersiapkan kita untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. 来预备好我们的心，能够聆听上帝的话语。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kesempatan beribadah dan mendengarkan puji-pujian yang indah. 主啊，我们感谢你，因为你赐给我们机会来到你的殿中来敬拜你，唱诗歌。 Kami sungguh disadarkan betapa lemah dan kecilnya kami ya Tuhan. 我们意识到我们是这么的微不足道， Namun kami juga disadarkan betapa Tuhan sangat mengasihi kami. 我们也被提醒，上帝你如此的爱我们。 Ketika tidak ada orang yang membela kami, Tuhan tetap ada di sana sebagai pembela kami. 当没有人辩护我们的时候，你就站在那边为我们辩护。 Ketika tidak ada orang yang menemani kami, Tuhan sahabat kami yang sejati selalu ada di samping kami. 当没有人陪伴我们的时候，主你是我们的良友，你时时刻刻在我们的身边。 Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami. 主啊，因为你如此的爱我们， Pagi hari ini kami mau membuka hati untuk mendengarkan suara Tuhan. 今天早上我们想要打开我们的心来聆听你的话语， Karena kami percaya segala yang Tuhan katakan dari kasih kepada kami. 因为我们相信你所说的每一句话都是因着你的爱的。 Karena itu Tuhan, buka hati dan pikiran kami pada pagi hari ini. 因此呢，今天早上恳求主打开我们的心思意念， Ajarkan kami sebagai anak-anak-Mu. 求主教导我们这些儿女， Supaya kami selalu berjalan sesuai dengan teladan dan kasih-Mu ya Tuhan. 好让我们能够遵照你的榜样来行走，靠着你的恩典。 Urapi kedua hamba-Mu di depan ini. 求主恩告台上的两位仆人， Dan Tuhan berkati setiap kami. 求主也赐福我们每一个人。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Shalom saudara yang terkasih. 主人，亲爱的弟兄姐妹平安。 Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Kejadian 21. 那么我们将要一起打开我们的圣经，阅读创世纪第21章。 Saudara, Kejadian 21 ayat 1 sampai 21, tapi kita tidak baca semua. Kita akan mulai ayat 15 sampai 21. 那么应该是创世纪第21章第1到第21节，但是我们没办法读全部，所以我们只会从这个第15节读。 Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia ayat 15 sampai 17, nanti Ibu Simfoni dalam Mandarin 18 sampai 21. 我将用印尼文来朗读第15到第17节，然后之后18到21节将由这个翻译员来朗读。 Kita baca ayat 15. Ketika air yang di Kirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang kau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. 第18节，起来，把童子抱在手中，我必使他的后裔成为大国。上帝开了他的眼睛，他就看见一口水井，便去将皮带盛满了水给童子喝。上帝与童子同在，他就见长，住在旷野，成了弓箭手。他住在巴兰的旷野，他母亲从埃及地给他娶了一个妻子。 Saudara sekalian, ada sebuah keluarga hamba Tuhan yang sedang berlibur, ya. 那么大家有一个这个神仆的跟他的家人一起出去旅游。 Mereka menyetir mobil dan sampai ke satu pom bensin. 那么他们开车到一个加油站， Kemudian sang hamba Tuhan, sang suami isi bensin. 然后这个丈夫的这个神仆的话，他就加油。 Istri dan anak-anaknya masuk ke minimarket ya di dalam untuk beli makanan, minuman dan memakai toilet. 那么呢，他的孩子还有他的妻子呢，进到那边的这个超市、小便利店那边要买一些东西，然后要上厕所。 Saudara, setelah selesai isi bensin, hamba Tuhan itu tetap di dalam mobil, dia menunggu istri anaknya selesai. 那么这个加完油之后呢，这个神仆呢就等在车上，就等他的孩子和他的妻子回来。 Tiba-tiba dia mendengar ada sebuah telepon umum di dekat dia situ berdering. 然后突然间，他就听到他附近的一个公共的这个电话机响了。 Saudara, tidak ada orang di situ, tidak ada yang angkat.
那在那边没有人，也没有人来接这个电话。 Dia juga tidak mau angkat, saudara sekalian, 他其实也不想接这个电话， karena dia tidak tahu siapa yang nelpon, kok tiba-tiba telepon umum berbunyi begitu kan. 因为他也不知道谁在打电话。这个公共的电话机突然响了， Tapi telepon itu tidak berhenti-berhenti berbunyi. 但是这个电话机呢不断的响， Dia terus berbunyi sampai ada yang angkat. 他就想到这个有人接为止。 Akhirnya hamba Tuhan ini turun dari mobil, dia angkat. 那么结果呢，这位神父呢，他就下车去接这个电话。 Dan operator ya di sebelah sana berkata, ini ada seorang wanita menangis mau bicara. 那么对方那边这个有一个服务人员呢，他就说这个有一个妇女呢，她一直在哭着要说话。 Saudara, wanita ini menangis dengan sedih, hampir mau mengakhiri hidupnya. 那么这位妇女的话呢，很伤心的哭得很惨，然后想要自杀。 Di tengah-tengah kesedihannya, dia kepikir nomor-nomor tertentu di akalnya, di pikirannya. 那在他这个难过当中呢，他就突然想了一些乱码。 Dan ketika dia pencet nomor sembarangan itu, bunyinya di telepon umum itu, saudara sekalian. 他便就随便这个按了一些号码，然后结果就按到打到这个公共的这个电话机。 Dan pas ada hamba Tuhan di situ. 那么刚好在那边有一个神父， Jadi hamba Tuhan ini mendengarkan ceritanya, 所以呢，这位神父的话就听他的故事， lalu dia mendoakannya 然后就为他祷告， dan membawanya untuk menerima Tuhan Yesus. 然后就带领他去接受主耶稣。 So hidupnya berubah, dia tidak jadi mau bunuh diri. 那这位妇女就改变了这个想法，然后就不成自杀了。 Selesai dia kembali ke mobil. 然后结束之后，他回到自己的车上。 Saudara, istri anaknya sudah menunggu lama dalam mobil. 那么呢，他的这个妻子和孩子已经在车上等了很久了。 Mereka bertanya, ada apa di telepon umum gitu lama, Pak? 然后他们就问他爸爸说，为什么要在那个公共的电话机那边说话那么久？ Dia cerita semuanya, saudara sekalian. 啊，这位神父就讲给他的家人说了。 Nah, di dalam itu dia sangat gentar ya, sangat gentar sekali waktu dia bercerita. 那么他在讲的时候呢，非常的惧怕， Karena kalau dia tidak berhenti isi bensin di situ, 因为呢，如果他没有在这个加油站停车这个加油的话， apa yang terjadi dengan perempuan tadi? 那 Saudara 这位 sekalian? 妇女的话会发生什么事呢？ Semuanya diatur oleh Tuhan. 好像一切都是上帝所安排的。 Maka dia menyimpulkan, 因此呢，他就下结论说， Tuhan tahu persis di mana kita berada, bahkan ketika kita tidak tahu kita ada di mana. 上帝知道我们处在哪里，和即使我们不知道我们在哪里。 Saudara, orang kalau berhenti isi bensin dalam perjalanan jauh, 如果我们要出远门的话，我们就停在一个加油站， kemudian dia lanjut jalan lagi, 然后他就继续走。 saya yakin 我相信， 100% orang nggak ada yang ingat dia berhenti di mana. 那么100%的人，他们不会记得他们停在哪里。 Dia berhenti di situ tapi dia tidak tahu nama tempat itu apa. 他停在那边，但是他不知道那个地方叫什么名字。 Tapi Tuhan tahu. 但是上帝知道， Ternyata di situ Tuhan memakai dia menyelamatkan seorang yang hampir mengakhiri hidupnya. 那么在那边，上帝就使用他来拯救一个快要自杀的一个妇女。 Saudara, Tuhan tahu di mana kita persis berada. 那么上帝也知道我们在哪里。 Nah, ini yang kita lihat di dalam kisah Hagar dan Ismail. 这就是我们今天在这个夏甲和以实玛利的故事所看到的。 Saudara, mereka diusir oleh Sarah dan tentunya Abraham 那么这 ke 个 padang gurun. 撒拉和亚伯拉罕呢，将他们2个人赶出这个旷野， Tidak ada makanan, tidak ada air sampai mereka putus asa. 没有这个食物，没有水喝，直到他们绝望为止。 Hagar duduk menangis melihat Ismail pelan-pelan mati, saudara 那 sekalian, 么这 menuju 个 kematian. 夏甲的话，他就只能哭着看着他的这个以实玛利，他的儿子呢，快要死了。 Saudara tahu dia berusaha menaruh anaknya itu Ismail ke bawah semak-semak. 那他就想办法呢，就是把这个以实玛利他的儿子呢放在一个树底下。 Untuk apa? Untuk memperlambat dehidrasi karena matahari langsung. 为什么呢？因为是那个时候太阳晒得很厉害，这样的话就避免它或者可以慢慢的脱水。 Tapi hanya bisa bertahan berapa jam, saudara sekalian? 但是这种情况的话，只能维持几个小时罢了。 Bayangkan hati seorang ibu yang melihat anaknya menuju kematian depan mata dia. 那么大家可以想象一下，一位母亲，她就眼睁睁的看自己的儿子就走向死亡。 Ada satu ibu juga seperti itu lagi, saudara sekalian. 那么确实有另外一个母亲也是这样的， Maria ibu Yesus. 就是耶稣的母亲玛利亚。
menyaksikan anaknya dalam berapa jam pelan-pelan menuju kematian. 就是在几个小时的时间，他就眼睁睁的看着耶稣呢走向死亡。 Saudara bisa bayangkan betapa sulitnya. 那么大家可以想象一下，如此的艰难， Ingin berbuat sesuatu tapi tidak bisa berbuat apa-apa. 想要做一件事情，但是什么都没办法做。 Saudara, orang tua melihat anak sakit jauh lebih sulit daripada dia menderita sakit. 那么呢，一个家长的话呢，他看见自己的孩子生病，对他来说非常的煎熬，好不如自己生病好了。 Ketika dia menderita sakit, dia sadar dia nggak bisa berbuat apa-apa. 但他这个生病的时候，他也意识到他什么也没办法做。 Tapi ketika dia melihat anak sakit, dia merasa seharusnya saya bisa berbuat sesuatu, tapi ternyata nggak bisa berbuat apa-apa. 那看见自己的儿子生病，他应该也想，我应该能做应该能做什么事，但是呢，自己却没办法做。 Siapa yang mengerti hati orang tua seperti itu? 那谁了解这个父母之心呢？ Anak pun tidak ngerti. 那么孩子也没办法了解。 Siapa yang bisa melihat hati orang tua seperti itu? 那谁能够看见这样家长的心呢？ Saudara, itu seringkali titik tergelap dalam hidup seseorang. 那么这往往是一个人最低谷的时候， Perasaan tidak berdaya. 就是自己感到无能为力。 Tahu apa yang harus dilakukan, 他知道要做什么， tapi tidak berdaya. 但是无能为力， Tidak bisa apa-apa. 什么都没办法做。 Tapi saudara sekalian, justru di titik tergelap itu, 但是呢，却是在这个人生的最低谷的时候， Allah menunjukkan dirinya sebagai pembela yang setia. 上帝显现他自己作为我们的辩护者。 Jadi justru kita seringkali mengalami Tuhan itu pembela di dalam titik tergelap dan titik terendah dalam hidup kita. 因此呢，我们经常是在我们人生的最低谷的时候呢，经历上帝是我们的辩护者。 Itu sebabnya sesulit-sulitnya segelap-gelapnya hidup kita, tetap masih ada pengharapan. 因此呢，在我们的人生当中，虽然我们感到非常的煎熬，但是呢，还是有盼望的。 Waktu kita jaya, kita sehat, kita tidak akan mengalami Tuhan pembela. 那当我们这个情况一切都好，我们这个健康的时候，我们不会经历这样的， Kita tidak merasa perlu dia. 我们也没有意识到自己是需要主 Karena 的， kita bisa membela diri. 因为我们可以为自己辩护。 Tetapi dalam titik terendah tergelap dalam hidup kita, di situ Tuhan tampil sebagai pembela kita. 但是在我们人生的最黑暗的时期、最低谷的时候呢，上帝就出现，成为我们的辩护者。 Karena itu saudara sekalian, kalau saat ini hidup kita terasa di dalam terowongan yang sangat gelap, tidak tahu kapan ada terang kelihatan. 那么因此呢，当我们就处在一个非常黑暗的这个时刻呢，我们不知道什么时候能够见光明的话， Saudara, ingatlah inilah momennya saudara dan saya mengalami Tuhan sebagai pembela kita. 那请大家记住，就在这个时候呢，我们可以经历上帝是我们的辩护者。 Dan bagaimana kita bisa terus mengingat kebenaran ini bahwa Tuhan adalah pembela kita. 那我们如何能够记住这样的一个真理，就是上帝是我们的辩护者？ Saudara, kita belajar dari Hagar. 我们就从这个夏甲身上学习。 Yang pertama, 第一点 berseru kepada Tuhan. 就是向神呼求。 Saudara sekalian, berseru kepada Tuhan kita, iya, di ayat yang ke-16, 就在第16节的时候， dikatakan sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. 就说自己走开约有一箭之远，相对而坐，说 Saudara, respon pertama kita ketika mengalami kesulitan adalah berseru kepada Allah seharusnya. 就是我们经历困难的时候，我们第一个反应应当是向神呼求。 Tetapi kalau kita mau jujur, sebetulnya kebiasaan kita adalah mencari manusia. 但是如果我们要说实话的话，我们的习惯就是要找别人。 Siapa yang bisa saya hubungi? 我可以联系谁呢？ Dokter mana yang paling bagus soal ini? 在这个方面，哪个医生最好呢？ Teman saya mana yang punya koneksi? 我哪位朋友有这个人脉呢？ Saudara, sangat wajar dan sangat bijaksana. 所以呢，这个是非常正常的。 Orang kalau ada masalah harus cari bantuan. 就是如果人遇到困难的时候，他要找人帮助。 Tetapi pertanyaannya, kenapa Alkitab tetap menekankan berserulah kepada Tuhan? 但是问题是，为什么我们的圣经强调我们一定要向神呼求呢？ Karena kita percaya, saudara sekalian, Tuhanlah yang menggerakkan hati manusia untuk menolong kita. 因为我们相信是神，在别人的这个心里动工，让他人可以帮助我们。 Ketika kita berdoa, kita mengundang Tuhan untuk bekerja. 当我们向神祷告的时候，我们就请上帝为我们动工。 Dan Tuhan bisa menggerakkan hati orang-orang yang tepat untuk membantu kita. 那么上帝
也可以感动这个合适的人来帮助我们。 Itu sebabnya kita harus ingat bahwa bantuan manusia adalah jawaban doa, bukan sumber pertolongan. 因此呢，我们要记住，人的帮助是我们祷告的回应，不是这个帮助的源头。 Itu sebabnya meskipun manusia bisa bantu kita, harus kita ingat itu jawaban doa. Harus lebih dulu berdoa. 因此呢，当我们受到别人的帮助的时候，我们要记住，这个是我们祷告的回应。所以呢，我们要事先祷告。 Kalau kita menjadikan manusia sebagai sumber pertolongan, tidak ada pertolongan. 如果我们把人呢成为我们这个帮助的源头的话，对我们来说是不会有任何的帮助的。 Karena manusia bukan sumber pertolongan. 因为人呢不是这个帮助的源头， Manusia adalah jawaban doa yang Tuhan pakai untuk menolong kita. 那么人的帮助是上帝对我们的祷告的一个回应。 Itu sebabnya pertama-tama kita berseru kepada Tuhan, 因此呢，我们首先要向神呼求， bukan kepada manusia. 不是向这个人呼求。 Dan dari situ Tuhan menunjukkan hikmat dan jalan mungkin mencari orang yang tepat. 那么这个时候，上帝就会告诉我们要找哪个合适的人。 Tetapi saudara sekalian tetap saja ada saat di mana tidak ada manusia bisa menolong kita. 但是呢，我们会遇到一种情况，就是说没有任何的人能够帮助我们。 Dan ini yang dihadapi Hagar. 这就是夏甲所面临的问题。 Dia sendirian di padang gurun dengan anak yang menuju kematian. 他正在走进这个死亡的儿子，在这个旷野里一个人， Saudara, tidak ada rumah sakit, tidak ada nomor darurat, tidak ada saudara sekalian. 没有这个医院，没有这个紧急的电话，没有， Tidak ada tetangga yang bisa bantu. 没有邻居可以帮忙。 Satu-satunya pengharapan Hagar cuman Abraham. 他唯一的盼望就是亚伯拉罕。 Abraham pun takluk dengan Sarah. 但是呢，亚伯拉罕也是听这个撒拉的话， Mengusir Hagar. 就把这个夏甲赶出去， No choice. 所以没有别的选择了。 Hagar berseru kepada Tuhan secara tidak langsung saudara sekalian. 那么这个夏甲呢，他间接的向神呼求。 Saudara, dia tidak berdoa dengan struktur ya, Bapa kami yang di sorga, kami memohon. Enggak begitu saudara 他没 sekalian. 有按照一定的这个结构来向神祷告的，没有说我们在天上的父，我们求你什么什么，没有。 Dikatakan oleh dia, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Doa macam apa itu? 他祷告说是我不忍见孩子死，这样的祷告什么样的祷告呢？ Itu bukan doa yang diajarkan di kelas-kelas pembinaan. 这不是我们在培训班里所教导的祷告。 Saudara sekalian, itu doa apa? Saya tanya 这 sekarang. 是什么祷告呢？ Tidak tahan aku lihat anak itu mati. Itu doa apa? 就是他说我不忍见这个孩子死，这到底是什么样的祷告呢？ Tetapi saudara sekalian, Allah mendengar suara Hagar, suara Ismail. 但是呢，上帝却垂听这个夏甲和以斯玛利的祷告。 Ismail doa apa? 那以斯玛利怎么祷告呢？ Dalam keadaan haus dan mau mati, doa apa dia isinya saudara sekalian? 他口渴还有快要死的时候，他的祷告内容是什么呢？ Tidak ada suara keluar. 没有任何的声音出去。 Kok telinga Tuhan bisa dengar? 为什么上帝的耳朵可以垂听呢？ Luar biasa Tuhan dengar kita begitu dalam. 因此呢，我们可以看见上帝是如此的深入的听我们的话。 Kita kadang mengeluh begitu ya saudara sekalian, mengeluh 我 kita. 们经常抱怨， Bukan doa, ngeluh. 不是祷告，但是抱怨。 Kita mengatakan susah sekali hidup ini. 我们就说这个人生怎么这么难呢？ Kenapa kondisi saya seperti ini? 为什么我的情况是这样呢？ Kenapa orang lain lebih baik dari saya? 为什么别人比我更好呢？ Saudara sekalian, telinga Tuhan tajam sekali mendengar. 因此呢，我们的上帝的耳朵是非常的尖锐的。 Itu sebabnya saudara ubahlah semua keluhan jadi doa. 因此呢，我们将一切的这个抱怨就改变成一个祷告。 Karena keluhan pun Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. 因为通过这个，就算是抱怨，但是上帝他也知道我们所需的。 Saudara, ada sebuah keluarga yang mengalami kebakaran rumah. 那么呢，有一个家庭呢，他经历这个火灾。 Saudara, papanya berhasil membawa semua orang keluar dari rumah. 那他爸爸呢，他可以把这个所有的家人都带出去逃火了。 Tetapi di tengah-tengah menuju keluar, anak perempuan itu melepaskan tangan papanya, naik ke atas. 但是走出去的时候呢，他的这个女儿呢，放开他爸爸的手，然后就上楼去拿他的娃娃。
Dia mau ambil boneka, saudara 他 sekalian. 要拿那个他的娃娃， Dia cari-cari bonekanya di lantai atas, ketemu. Begitu dia mau turun tidak bisa karena lantai 1 sudah ketutup api. 那他上楼去找他的娃娃，就找到了，然后他想下楼出去，但是呢下楼就是第1楼的已经是被火烧的不行了，不能走了， Maka dia terjebak di lantai atas. 所以呢他就在这个第2楼那边困着。 Satu-satunya jalan keluar, lompat. 那么唯一的办法就是要跳下去。 Saudara, papanya bilang, nak lompat nak, papa di sini akan tangkap kamu. 然后他爸爸就说：“你一定要跳下去，我爸爸在这里，爸爸肯定会接住你。” Anaknya bilang, nggak bisa pak, saya nggak kelihatan kamu. 然后他孩子说：“没办法，我没有看见你呀、 Memang tidak kelihatan karena ketutupan asap, saudara 确实 sekalian. 是没办法看见，因为都是这个烟雾的。 Tapi papanya berkata, nak kamu tidak bisa lihat papa, papa bisa lihat kamu. 但是他爸爸说：“你不能看我，但是我能看见你啊！ Kamu lompat aja. 反正你就只管跳下去就行了。 Saudara, anak itu dengan keberanian dia lompat tanpa bisa melihat di bawah itu, di bawah balik asap ada siapa. ”那么这个孩子呢，虽然他没看到下面，因为这个烟的话呢，没看到下面有他的爸爸，但是他就鼓起勇气去跳下去了。 Begitu dia lompat, tepat ditangkap oleh papanya. 那么跳下去的时候，他爸爸就接住他。 Saudara sekalian, inilah yang dialami oleh Hagar di padang gurun. 这就是夏甲呢，在这个旷野里面所经历的事情。 Hagar tidak lihat Tuhan. 夏甲他没有看见神， Dia hanya mengeluh. 他只管抱怨， Aku nggak tahan lihat anak itu mati. 我就不忍看见这个儿子死了。 Tetapi Tuhan mendengar keluhan itu. 但是呢，上帝却听见他的抱怨。 Bahkan dikatakan oleh Alkitab, Tuhan mendengar anak itu. Anak itu ngomong apa, saudara sekalian? 那么在圣经也记载说，那个神也听见那个以实玛利的话。这个以实玛利到底说了什么？ Ismail nggak bisa ngomong, kehausan, dehidrasi, mana bisa ngomong. 他这样一个非常口渴的状态下，他没办法说出口的。 Mau ngomong pun tidak bisa. 他要说话也不行。 Sekecil itu kedengaran ke telinga Tuhan. 那这么小的可能声音，上帝也能听见。 Dan Tuhan menolong. 那上帝也帮助他们。 Itu namanya memang Tuhan pembela kita. 这就是所谓上帝辩护我们的。 Tahu dari mana Tuhan itu pembela? Betul-betul Tuhan itu niat membela kita. 那么我们从哪里知道上帝是我们的辩护者呢？因为呢，上帝他真的是要为我们辩护的。 Saudara, orang niat sama tidak niat itu beda ya. 那么就是真的要和不想要的是有区别的。 Kalau tidak niat itu cari-cari kesalahan. 如果不想做的话，他肯定是要故意找这个错误的。 Oh nggak bisa, kamu doanya nggak benar urutannya, nggak bisa, kita nggak tolong. 啊，不行，你这个祷告的这个结构是错了，它顺序是错了，我们没办法帮你。 Itu suaranya kurang keras, Ismail. Kalau mau ditolong Tuhan, suara mesti keras. 那以实玛利，你的声音太小了，不够大。如果你想要神帮助你的话，你要更大声的说。 Nah itu tidak ada niat. 那这个就根本就不想帮。 Kalau tidak ada niat, pasti cari-cari kesalahan. 如果不想帮或者不想做的话，肯定会找他人的错误。 Tapi kalau niat, sekecil apapun nggak memenuhi syarat, Tuhan bela, Tuhan tolong. 但是呢，如果是真的有这样的一个意愿，真的是想帮忙的话呢，有这么就小的条件，上帝也会帮忙的。 Saudara ingat ayat itu, Tuhan mendengar anak itu. 那么大家请记住这个经文，就是上帝他听见了这个孩子的声音。 Apalagi kita yang berdoa siang malam. 那我们也是一样，我们就是早上晚上都祷告，上帝也肯定听见我们的祷告。 Maka saudara sekalian, langkah pertama kita mengalami sungguh-sungguh Tuhan pembela kita, berserulah kepadanya. 因此呢，让我们能够经历到上帝是我们的辩护者的第一个方法，就是说我们要向神呼求。 Yang kedua saudara sekalian, mari kita buka mata, lihat penyediaan Tuhan. 那么第二个就是说，我们要睁开眼来看见上帝所预备的。 Ayat 19 dikatakan, lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur, ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. 在第19节告诉我们，神使夏甲的眼睛明亮，他就看见一口水井，便去将皮带盛满了水给童子喝。 Saudara, setelah Hagar berseru, 这个夏甲他向神呼求之后， saudara apa yang Tuhan lakukan? 那么上帝做了什么呢？ Tuhan tidak ciptakan sumur ajaib. 上帝没有马上就创造一个新的口井， Tuhan tidak turunkan hujan dari langit. 上帝也没有降雨， Tuhan tidak kirim unta yang bawa misalnya kantong air gitu. 然后这个也没有派这个骆驼， Tidak ada. 没有。
Tapi Tuhan buka mata Hagar, lihat ada sumur di situ. 但是上帝让这个夏甲的眼睛明亮，能够看见那个水井。 Sumurnya dari tadi sudah di situ. 这口井呢，一直都在那边， Tidak mendadak muncul. 没有突然就出现了。 Tetapi Hagar tidak melihat. 但是呢，夏甲却没有看见， Karena matanya tidak dibuka oleh Tuhan. 因为上帝没有打开他的眼睛。 Tuhan maha murah menyediakan dengan berlimpah bagi kita. 那么上帝呢，施恩于我们，他的预备是非常的丰富。 Tuhan kita bukan Tuhan yang pelit. 我们的上帝不是一个吝啬的神， Tuhan kita bukan kasih pas-pasan. 我们的上帝也不是真的是只是给我们就那么一点点罢了。 Saudara, Tuhan kita memberi dengan berlimpah. 但是他就是很丰富的赐给我们。 Tapi mengapa kita sering merasa Tuhan tidak menyediakan? 但是为什么我们就一直就认为上帝没有给我们我没有为我们预备我们所需的呢？ Jujur karena mata kita tidak terbuka melihat berkat Tuhan. 那么说实话呢，是因为我们的眼睛没有看见主的祝福。 Kita sering dikuasai stres dan kepanikan sehingga kita tidak melihat anugerah Tuhan di sekitar kita. 我们被这个压力所控制，我们往往没有看见上帝在我们周围给我们预备的。 Saudara, ada seorang ibu ibu single ya, yang kehilangan pekerjaan. 那么有一个单身母亲，她失去了工作， Dia sangat khawatir, bisa dimengerti, dia sangat khawatir 2 bulan lagi sudah harus keluar dari rumah karena nggak bisa bayar lagi. 我们可以理解她非常的担心。再过2个月的话，因为没有钱的话，她就不得不要从她租的这个房子呢出去。 Uangnya hanya cukup tinggal 2 bulan, saudara sekalian. 她的钱只够2个月用的。 Dia cari kerja kemana-mana, nggak ada yang buka lowongan. 她到处找工作，但是呢没有找到。 Satu malam di dapur dia sangat putus asa, dia duduk, dia menangis. 那么有一天晚上在厨房里，她非常的绝望，然后就坐下来哭了。 Dia merasa putus asa. 她非常的绝望， Tetapi kemudian dia selesai menangis, dia menghapus air matanya. 但是她这个哭完之后呢，她就擦干她的这个眼泪。 Tuhan membuka mata dia. 那么上帝就打开了她的眼睛。 Di meja makan itu ada kue-kue yang memang sudah dari di situ berminggu-minggu. 那么在这个餐桌上呢，有这个蛋糕呢，在那边呢已经放了好几天了。 Itu kue-kue yang dia buat sendiri buat anak-anaknya. 这些蛋糕的话，是他给他的孩子们所做的。 Dia bagi tetangga sedikit, tetangga memuji-muji kuenya karena enak sekali. 那么有时候他分给他的邻居，然后邻居们都一直都说他的这个做的蛋糕非常的好吃。 Tiba-tiba ketika lihat kue itu, dia disadarkan. 然后他看了这个蛋糕之后，他就突然这个意识到， Saya punya keterampilan bikin kue. 他就觉悟到他有这个能力，他有这个技能能够做蛋糕。 Kenapa saya nggak coba bikin kue untuk menyambung hidup? 为什么我没有这个做蛋糕来养生呢？ Maka dia mulai bikin kue, dia jual bahkan online, saudara sekalian. 然后他就开始做蛋糕了，他甚至在网上卖他的蛋糕。 Dalam 3 bulan yang dia dapatkan itu lebih besar dari penghasilannya setiap bulan. 那么呢，在3个月的时间内呢，他所挣的钱呢，比他在这个工作的时候1个月工作的时候还要多。 Saudara, seringkali bukan Tuhan tidak menyediakan. 那么很多时候不是上帝没有预备的， Berkat itu di depan mata kita. 就是上帝的祝福呢是在我们的眼前， Tapi kita perlu minta Tuhan buka mata saya. 但是我们需要上帝打开我们的眼睛。 Seringkali kita yang tidak lihat. 我们很多时候看不到的， Dan kita tidak melihat karena kita tidak berseru pada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. 我们没有看见，是因为我们没有向神呼求。 Karena itu kita mohon pada Tuhan, Tuhan bukalah mataku. 因此呢，我们要向神呼求，说求神打开我们的眼睛。 Jadi situasi mungkin belum berubah. 因此呢，虽然这个情况没有变化， Tapi yang harus berubah perspektif. 但是呢，要改变的是我们看事的角度。 Karena itu kita minta Tuhan buka mata kita. 因此呢，我们求上帝来打开我们的眼睛， Karena kita percaya kepada kemurahan Tuhan. 因为我们相信神的恩赐， Kita percaya pada janji Tuhan. 我们相信主的应许， Kita percaya kasih Tuhan. 我们相信主的慈爱， Pasti ada jalan keluar. 肯定有出路的。 Orang Kristen tidak boleh ngomong no way out.
那么我们作为基督徒呢，我们不要说没有出路。 Orang Kristen hanya boleh ngomong, saya belum melihat jalan keluar. 我们基督徒的话，只能说我到现在还没有看见出路， Tetapi tidak boleh ngomong no way out, nggak ada 但是 jalan keluar. 不能说没有出路， Karena kita percaya Tuhan Maha Kuasa. 因为我们相信我们的主是全能之主。 Yang ketiga saudara sekalian, mari kita bertindak dengan iman. 那么第三点是我们要凭信心行动。 Di ayat 18 dikatakan Tuhan berkata, bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. 在第18节，神说：“起来，把童子抱在怀中，我必使他的后裔成为大国。” Saudara, Tuhan menyediakan untuk Hagar. 那么呢，就是上帝预备这个夏甲所需的。 Tapi ada bagian yang harus Hagar lakukan. 但是呢，有一些部分是需要夏甲自己做的。 Tuhan tidak suruh malaikat timba air kasih ke Ismail. 那么呢，这个上帝呢没有派这个天使来为他们打水给这个以实玛利喝。 Tuhan minta Hagar pergi ke sumur, timba air, kamu yang kasih minum anak kamu. 那么夏甲就是上帝他命令这个夏甲呢，你要起来，然后呢去那个去打水，然后呢给你的孩子喝。 Setelah kita berdoa, Tuhan buka mataku. 当我们祷告之后呢，上帝打开我们的眼睛。 Kita harus siap bergerak. 那打开我们的眼睛之后呢，我们要采取行动， Karena Tuhan akan buka mata kita, 因为上帝会打开我们的眼睛， Dia akan tunjukkan jalan, 他会指路， Dia akan buka jalan, 他为我们开路， kaki kita harus jalan. 但是我们脚要行走。 Gak bisa kita duduk-duduk diam nonton TV sepanjang hari. 我们没办法，就是整天就是在那边坐着，然后看电视。 Gak bisa kita duduk diam setiap hari browsing Instagram, saudara sekalian. 我们不要整天都是坐在那边，就是上网查资料什么的。 Tuhan kasih lihat Hagar ada sumur. 那么上帝他让这个夏甲能够看见有一口水井。 Hagar harus jalan ke sumur, timba air, kasih minum anaknya. 那么夏甲呢，他要走到那个水井呢，然后要去打水，然后给他的孩子水喝。 Saudara-saudara, Tuhan menyediakan segala kebutuhan kita. 那么弟兄姐妹，上帝预备我们一切所需的。 Tapi pasti tujuan Tuhan bukan menciptakan orang malas. 但是上帝的目的不是来创造一个懒惰的人， Bukan menciptakan orang yang tidak ngapa-ngapain. 不是要我们什么都没做。 Tuhan menyediakan segala yang kita perlukan justru untuk membuat kita jadi hamba yang rajin dan setia. 那么上帝提供我们一切所需的，好让我们能够做一个忠心的仆人。 Itu sebabnya kita berdoa, Tuhan buka jalan. 因此呢，我们向神祷告说，求神为我们开路。 Kita juga berdoa, Tuhan mampukan saya berani berjalan di jalan itu. 我们也向神祷告说，求神帮助我们能够勇敢的走在你指我们的路上。 Saudara, ada seorang lulusan baru fresh graduate ya. 那么弟兄姐妹有一个刚刚毕业的毕业生， Cari-cari kerjaan tidak dapat-dapat. 他找了工作找不到， Ikut ke job fair sini, job fair situ, nggak dapat kerjaan. 然后他去参加一个工作展览，然后也没有找到工作。 Sudah lamar ke 20 perusahaan, saudara sekalian, tidak dapat. 他已经向这个20家公司投了简历，但是还是找不到工作的。 Sudah interview, tapi nggak dipanggil lagi. 也参加了这个面试，但是没有进一步的进展。 Saudara, dia berdoa pada Tuhan. 然后他就向神祷告 Tuhan, saya kok cari-cari kerja nggak dapat. 神啊，我已经找了工作，但是找不到呢。 Saudara, dalam doa dia kepada Tuhan, Tuhan membuka pikiran dia. 然后呢，在他向神祷告的时候呢，上帝就打开了他的这个思路， Karena dia berdoa, Tuhan bukalah mataku, apa sih yang Tuhan mau? 因为他祷告说，求神打开我的眼睛，让我知道你要我做的事。 Saudara, dia langsung terpikir daripada saya terus apply begitu, saya harus belajar lagi. 那么他就想我要不断的这个投简历吗？还不如我去学习。 Maka dia mulai ambil kelas online 那他就开始上线上课， untuk ambil sertifikat. 然后就要考这个证。 Akhirnya sesudah 2 bulan dapat sertifikat. 那么2个月之后呢，他就考到了这个证， Dia coba lagi melamar, saudara sekalian. 然后就开始在投简历。 Kali ini dia diterima. 那么这一次的话，他这个接收这个录取通知书了， Karena dia ada gelar, 因为他有这个学历， ada sertifikat. 有这个证，
Gelar itu kan tanda kelulusan. 那么这个毕业证书或者学历 Sertifikat tanda kemampuan. 表示他是毕业了，那这个资格证 Ya. 表示他的能力 Kualifikasi itu gelar. 啊，这个学历就是一个条件。 Sertifikat itu kompetensi. 那么这个资格证是表示他的技能， Dia diterima kerja. 所以呢他就找到了工作。 Modalnya bukan cuma gelar. 那所以他的这个成本呢不是只是学历， kompetensi saudara sekalian. 但是也是有这个特殊的技能。 Itulah cara Tuhan bekerja. 这就是上帝动工的方法。 Kita minta Tuhan buka jalan. 我们求上帝为我们开路， Kita minta Tuhan buka mata. 我们求上帝打开我们的眼睛， Tapi kita nggak bisa duduk diam. 但是我们不能什么都没做， Kita harus bergerak lewat jalan itu. 我们一定要行在主指给我们的路上。 Maka saudara sekalian, mari kita mulai dari hal kecil. 因此呢，我们要从小事做起。 Karena sebelum Tuhan mempercayakan orang perkara besar, dia dipercayakan perkara kecil, dia harus setia dalam perkara kecil. 因为在上帝将大事信托于我们的时候，他将小事交给我们来做。 Kalau orang sekarang sedang bekerja, dia harus bekerja tepat waktu, datang tepat waktu, pulang tepat waktu. 如果现在我们在工作的时候，我们要这个提前来，然后也是这个是准时下班。 Kalau sekarang dia sedang sekolah, dia harus belajar yang terbaik, sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk ujian. 如果在上学的时候，就要好好学习，要准备考试。 Kalau dia sedang mencari kerja, dia harus baik-baik belajar bagaimana cara menulis CV yang baik. 如果他在找工作的话，就是要好好学习怎么写一个好的简历。 Ada bagian yang harus kita kerjakan dengan rajin dan sungguh-sungguh dari hal kecil. 有些部分呢，其实我们要从一些小小的事情开始认真的去做。 Dan jangan kita lihat apa yang kita nggak punya. Kita fokus pada apa yang Tuhan sudah berikan. 我们不要看我们没有的东西，但是我们就把这个重点呢放在上帝赐给我们的一些东 Banyak 西。 orang tidak berbuat apa-apa karena lihat orang lain punya lebih banyak dari dia. 很多人呢，他为什么什么都没做？因为他只看见别人比他更好。 Tapi kalau dia melihat apa yang Tuhan kasih ke dia, pasti dia akan berbuat sesuatu. 但是如果他看见神赐给他的，他肯定会采取行动。 Karena itu kita lihat-lihat foto-foto orang lain di medsos itu ada nggak baiknya, saudara 因 sekalian. 此呢，我们在社交媒体上看别人的一些照片的话，也是有不好的地方。 Tanpa sadar kita diingatkan setiap hari apa yang kita nggak punya. 那么不知不觉，我们每天被提醒我们没有的东西， Dan kita lupa melihat apa yang Tuhan sudah kasih dan kita punya. 我们却忘了上帝已经赐给我们的东西。 Maka kita tidak tunggu sampai kondisi ideal, kita berani bertindak. 因此呢，我们不要等到一个理想的状态，我们就要马上采取行动。 Karena Tuhan bukan mau kita hanya menjadi penerima pertolongan. 因为我们的上帝不只是不要我们只是做一个这个接受帮助的人。 Tuhan mau menjadikan kita rekan sekerja Tuhan. 那么上帝他要我们成为他的同工。 Saudara, rekan sekerja artinya ada bagian kita. 所谓的这个同工的话，就是说有我们要做的部分。 Saudara sekalian, Tuhan adalah pembela kita yang setia. 亲爱的弟兄姐妹，我们的神是我们忠心的辩护者。 Khususnya ketika kita sedang berada di titik paling rendah dan titik paling gelap dalam hidup kita. 尤其是当我们处在一个最低谷的时候， Dan seringkali yang menjadi keraguan kita adalah suara-suara dalam hati kita yang menuduh kita. Kamu itu tidak layak dibela Tuhan karena kamu banyak dosanya. 那么有很多时候呢，我们心里产生这个疑问呢，是因为我们的自己呢有那么多的声音说你是不配上帝辩护你的。 Tuhan tidak mungkin mau dengar doa kamu karena kamu penuh dengan dosa. 上帝不可能要听你的祷告，因为你是充满罪恶的。 Kamu lihat ke masa lalumu sudah mempermalukan nama Tuhan. 你往后看，你在以前的时候这么的让神这个羞愧， Kamu sepantasnya menerima kondisi gelap dan kondisi sulit ini. 你就应当是配得这样的一个艰难的时期。 Saudara, kalau ada suara tuduhan seperti itu, kita harus ingat satu hal, Yesus adalah pembela kita. 如果我们听到这样的一个控告的话，我们一定要记得，神耶稣是我们的辩护者。 Dan yang menuduh kita seperti itu adalah iblis. 那么这样指控我们的是撒旦， Karena iblis artinya the accuser, tukang tuduh. 因为撒旦的意思就是说，就是控告者。
Itu sebabnya ketika kita ada dituduh hati nurani seperti itu, datang pada Tuhan Yesus, pembela kita yang sudah mengorbankan nyawanya mati di salib buat kita. 因此呢，当我们良心责备我们的时候，我们要来到上帝耶稣的面前，因为耶稣是我们的辩护者。 Saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, 那么弟兄姐妹，当我们相信主耶稣的时候， segala tuduhan dan dakwaan iblis berdasarkan fakta dosa kita pun tidak ada giginya sama sekali. 那么撒旦对我们所有的这个控告都没有用了， Karena Yesus membela kita. 因为耶稣是我们的辩护者， Dia sudah membayar semua hutang dosa kita. 他已经付清了我们的罪债。 Kalau ada tuduhan di hati kita, kamu nggak layak ditolong, Tuhan tuh nggak mau jadi pembela kamu itu orang berdosa, itu suara iblis. 那么，如果我们的心里责备我们说，你是不配得上帝来为你辩护的，这是撒旦的话。 Kalau Tuhan itu niat sekali membela kita. 因为这个我们的耶稣是他真的要为我们辩护的。 Keluhan Hagar doa seperti itu. Kemudian Ismail doa macam apa itu? Sampai kedengaran ke telinga Tuhan. 就夏甲这样的一个怨言，然后这个以实玛利，我们也不知道他到底有没有祷告，像这种的，上帝也听见。 Karena itu saudara sekalian kita bersyukur punya Yesus pembela kita di sebelah kanan Allah Bapa. 因此呢，我们要感谢神，因为我们拥有这样的一个在天父左边的这个右边的这个我们的耶稣为我们辩护。 Tuhan tetap mengasihi, menyucikan kita sehingga dia tetap menjadi pembela kita. 那么神呢，他爱我们，他洁净我们，他成为我们的辩护者。 Mari kita datang kepadanya dengan keyakinan. 那我们要以凭信心来到他的面前， Datang kepada Tuhan dengan keberanian. 凭这个勇气来到上帝的面前。 Kita tidak perlu malu datang kepada Tuhan. 我们不要就是惭愧的来到主的面前， Kita berdoa kepada dia, berseru kepada dia. 我们要向他祷告，向他呼求。 Kalau Tuhan dengar Hagar, Tuhan dengar Ismail yang bukan umat perjanjian Tuhan. 如果呢，上帝他听见了这个夏甲还有以实玛利的话，虽然他们不是这个立约的子民， Saudara tahu kasih Tuhan kita tuh berlimpah-limpah sampai orang yang bukan pilihan pun kecipratan limpahan kasih itu. 因此呢，大家也可以想一下，就是那些上帝没有拣选的人，上帝也都赐福他们，所以就表示我们的上帝的这个恩典是丰丰富富的。 Saudara kita tahu Esau bukan dalam perjanjian Tuhan. 那么我们也知道，这个以扫的话，也不是这个立约的子民。 Yang dalam perjanjian Tuhan tuh Yakub. 那么在神的约里面是这个雅各。 Tapi bagaimana Tuhan memberkati Esau? 但是呢，我们也可以看到神如此的祝福这个以扫。 Ismail itu bukan dalam perjanjian Tuhan. 那么以色玛利也是一样，不是跟上帝在这个立约的子民当 Yang 中， dalam perjanjian Tuhan tuh Ishak. 却是这个以撒才是这个神的立约的子民。 Tapi Tuhan memberkati Ismail bagaimana sampai jadi bangsa yang besar. 但是呢，这个神呢也赐福这个以实玛利成为一个大国。 Apalagi Tuhan kepada kita anak-anaknya umat pilihannya. 那么更何况是对我们他所拣选的人， Tuhan tuh berlimpah kemurahan, berlimpah kasih, berlimpah pengampunan. 那么他的恩典是何等的浩大，是丰丰富富的，他的这个也赐给我们这个丰富的赦罪之恩。 Tuhan adalah pembela kita. 神是我们的辩护者。 Maka saudara sekalian kita ingat bagaimana kita bisa mengalami sehari-hari Tuhan itu pembela kita. 因此呢，我们要记住，我们在每日的生活中，我们也可以经历神是我们的辩护者。 Saudara yang pertama, berserulah kepada Tuhan. 第一个就是要向神呼求， Tuhan kalau engkau dengar Hagar dan Ismail, pasti Tuhan dengar saya. 主啊，如果你也听见这个夏甲还有这个以实玛利的祷告，你也肯定会听我的祷告。 Tuhan melihat, Tuhan mendengar kita meskipun kita tidak melihat dia. 上帝看见也听见我们的话，虽然我们没有看到。 Yang kedua saudara sekalian, buka mata lihat penyediaan Tuhan. 那么第二点就是我们要睁开眼睛来看上帝所预备的。 Tuhan kita murah hati, menyediakan segala sesuatu. 那么我们的上帝是这个怜悯慈爱的上帝。 Kita minta Tuhan buka mata supaya kita bisa melihat jalan yang ditunjukkannya. 我们求上帝打开我们的眼睛，好让我们能够看见上帝给我们指给我们的路。 Dan saudara sekalian yang ketiga, mari kita bertindak dengan iman. 那么第三点就是我们要凭信心行动。 Saudara kita bukan hanya penerima berkat, 那么我们不是这个祝福的领受者而已， kita mitranya Tuhan. 我们是上帝的同工， Kita rekan sekerja Tuhan. 我们是上帝的同工。 Ada bagian yang harus kita kerjakan. 有一些部分是需要我们来做的。
Saudara, di dalam menantikan Tuhan, 那么在我们等候上帝的时候， kita tidak diam-diam saja. 我们没有就是坐视旁观， Kita tidak hanya duduk-duduk, tidak mengerjakan apa-apa. 我们不只是坐着，然后什么都没做。 Ada Tuhan mempercayakan talenta kepada ketiga hambanya. 那么呢，上帝呢，将这个恩赐赐给3位仆人。 Tuhan itu pergi jauh, tidak bilang kapan kembali. 那么这个主人呢，他就出远门，也没有告诉他们什么时候会回来。 Dalam menantikan kembalinya Tuhan ini, 那么在等候这个他的主人回来， apa yang hamba-hambanya mesti lakukan? 那么这个仆人要做的是什么呢？ Bukan duduk-duduk diam. 不是只是坐着什么都没做。 Yang dikasih 5 talenta, kerja keras jadi 5. 那么呢，这给他们这个5个银子的话，他也是要工作。 Yang dikasih 2, kerja keras jadi 2. 那么这给他们2个银子的，他们也要努力工作，然后再赚这个2个银子 Yang。dikasih 1, seharusnya kembangkan jadi 1 juga. 那么赐给他1个的话，应该也是要努力工作赚这个1个。 Dengan kata lain, kita rekan sekerja Tuhan, bukan cuman pemohon penerima berkat. 那么换句话说，我们是上帝的同工，不只是这个祝福的领受者。 Dan itu sebabnya Tuhan akan menolong kita dan menjadikan kita rekan sekerjanya untuk kemuliaan namanya. 上帝会帮助我们，让我们能够成为他的这个同工，然后也可以荣耀他的名。 Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. 我们低头进入祷告。 Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar. 主，我们感谢你的恩典何等的浩大。 Seberapa kecilnya pun seruan kami dalam hati yang paling dalam. 我们内心深处有多么的微小，向你呼求。 Tuhan peduli. 主，你眷顾我们， Tuhan memperhatikan. 你看顾我们。 Tuhan tidak menuntut kami lebih dulu sempurna agar Tuhan mendengarkan kami. 主，你没有要求我们要完美，好让你可以听我们。 Tuhan datang kepada kami yang berdosa ini. 但主，你来到我们这些罪人， Mengasihi, memberkati kami. 你爱我们，你祝福我们。 Tuhan, biarlah kami mengerti dan percaya penuh Engkau adalah pembela kami. 主啊，求你帮助我们能够全然相信你是我们的辩护者， Engkau sungguh-sungguh ingin menyelamatkan kami. 你真的是要拯救我们的， Menolong kami. 帮助我们的。 Dan Tuhan, kami bersyukur kami sudah diselamatkan melalui darah Tuhan Yesus. 主，我们也感谢你，因为通过主耶稣的宝血，你拯救了我们， Biarlah kami selalu dikuatkan dan diingatkan oleh firman-Mu. 好让我们不断的被你的话语提醒坚固。 Kalau Tuhan mengasihi bahkan mereka yang bukan umat-Mu, apalagi kami yang adalah anak-anak-Mu. 如果你那些不是你的立约的子民，你也爱他们，那更何况是我们你的儿女。 Tuhan, ajar kami berseru kepadamu. 主，求你帮助我们能够向你呼求。 Tidak ada kata-kata seruan kami yang sia-sia, tidak didengar oleh Tuhan. 我们的这个呼求呢，没有一个是突然的，没有一个上帝没有听见的。 Dan Tuhan ajar kami, buka mata kami untuk melihat pertolongan-Mu. 求主也帮助我们，让我们能够打开我们的眼睛，能够看见你的拯救， Sehingga kami boleh melihat jalan yang Tuhan sudah buka lebar depan mata kami. 好让我们能够看见你已经为我们开了这么大的路。 Dan beri kepada kami iman, keberanian untuk melewati jalan ini. 也求主赐给我们信心、勇气，来能够以信心来走你的路， Sehingga kami bukan hanya menerima berkat-Mu. 好让我们不是只是领受你的祝 Kami 福， boleh memuliakan nama-Mu. 我们也可以荣耀你。 Berkati setiap kami Tuhan. 求主赐福我们每一个人， Kuatkan kami. 坚固我们。 Tuhan adalah pembela kami. 主，你是我们的辩护者。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。